اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا. Ya Allah, lapangkanlah hati-hati kami. Wa yassir lana umurana. Permudahkanlah segala urusan kami. Wahlul uqdatan min alsinatina. Bukakanlah ya Allah ikatan daripada lidah-lidah kami. Yafqahu aqwalana, agar boleh difahami tutur bicara kami. Allahumma faqqihna fid din. Ya Allah, berikanlah kepada kami pemahaman di dalam urusan agama. Wa 'allimna ta'wil. Ajarkanlah kepada kami pemahaman Al-Quran. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Kepadamu ya Allah kami memohon ilmu yang mendatangkan manfaat. Wa rizqan wasi'an tayyiba. Rezeki yang luas melimpah ruah lagi halal bersih suci. Wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Wa shifaan min kulli da', dan sembuh daripada segala jenis penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan-ahlan kepada semua. Sabahun nur, sabahul khair. Selamat pagi. Salam pertemuan dalam Hayati Quran siri yang ke-824 bersama dengan saya Umar Aziz. Ahlan-ahlan Fauzia Yunus, Kamiza Muhammad Amil, Ana Sukaimi, Nurjura Azlim. Ahlan-ahlan Binarai Sulaiman serta semua sahabat-sahabat yang berada di ruangan FB. Nur Arifah dan juga Ana Sukaimi. Di ruangan TikTok, ahlan-ahlan Anissa ANG Enterprise. Terima kasih banyak-banyak untuk gift. Tulis Bunga Lawang, Haifa Najwa, kemudian user 5085. Ahlan-ahlan Azaz, terima kasih banyak-banyak. Moga Allah kurniakan rezeki yang melimpah ruah beserta berkah. Nurzila Abdul Qadim, Dapur Safi dan juga sahabat-sahabat yang lain. Apa khabar semua? Seperti biasa, setiap pagi jam 8.30 pagi kita nak berkongsi ayat daripada Al-Quran. Satu hari satu ayat mengikut turutan, dengan harapan mudah-mudahan kita beroleh ibrah dan pengajaran daripada Al-Quran. Maka seperti biasa, mohon jasa baik untuk buka Al-Quran bagi yang ada, bantu catatkan untuk membantu yang join kemudian. Hayati Quran siri yang ke-824, surah yang ke-10, surah Yunus ayat yang ke-6. Kita dah berada pada penghujung muka surat yang ke-208. Jom kita mulakan dengan tadarus dahulu, dengan bacaan dahulu, kerana setiap satu huruf bila kita baca, Allah telah sediakan pahala. Pahalanya bukan bukan berdasarkan kepada ayat, baris, muka surat, tetapi berdasarkan pada setiap huruf yang kita baca. Sabda baginda Nabi SAW, "Man qara'a harfan min kitabillah." Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka untuknya adalah 10 kebaikan dan 10 hasanah. Jom, ayat hari ini tidak panjang, hanya satu baris lebih. Ayat yang ke-6, surah yang ke-10 Yunus, muka surat 208. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardh وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون صدق الله العظيم.
Ahlan-ahlan kepada semua, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, tiap rakan-rakan sebarluaskan. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Maka apakah pengajaran, apakah ringkasan daripada ayat yang ke-6 ini? Maka kata para ulama tafsir, ayat yang ke-6 ini masih lagi meneruskan bermula daripada ayat yang ketiga, di mana kita membicarakan tentang kehebatan Allah, tentang keagungan Allah. Bermula daripada ayat yang ketiga, ayat yang ketiga, ayat yang kelima, dan sekarang ini ayat yang keenam dalam tafsir Al-Wasit. Bayyana subhanahu launan akhara min alwani qudratihi wa rahmatih. Allah pada ayat ini nak mengingatkan kepada manusia, kepada umat Nabi khususnya, tentang yang pertama, betapa hebatnya Allah, qudrah, betapa berkuasanya Allah. Dan yang kedua, betapa rahmat dan kasih sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Maka ini adalah ringkasan ayat yang ke-6. Jom kita lihat terjemahan dan pengajaran. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, inna, sesungguhnya, fi, pada, sesungguhnya pada, ikhtilafil laili wan nahar, pada pertukaran, ikhtilaf, pertukaran, al-laili, malam, wan nahar, dan siang. Maka daripada sini pengajaran yang pertama, sebab lagi-lagi Allah menggunakan perkataan inna, sesungguhnya. Maka pada ayat ini Allah menerangkan, selepas daripada ayat yang kelima kita dah baca, yufassilul ayat, Allah ingin menerangkan tanda-tanda keagungan dan kehebatannya, liqaumin ya'lamun, bagi orang yang ingin mengambil tahu. Maka pada ayat yang kena Allah terus mulakan, sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang. Maka di sini kata para ulama tafsir, pengajaran yang pertama, sebenarnya kalaulah manusia itu perhatikan pada pertukaran malam dan siang, pada pertukaran siang kepada malam, maka di situ dia akan nampak keagungan dan kehebatan Allah pada pertukaran siang dan malam. Kita kadang-kala kita tak peduli pun, sekejap siang, kejap malam. Tapi adakah kita perhatikan? Sebab Al-Quran suruh kita perhatikan. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang. Bagaimana pertukaran itu berlaku dengan begitu lancar. Bagaimana pertukaran itu berlaku dengan begitu hebat sampai manusia tidak sedar. Bagaimana pertukaran itu berlaku begitu menunjukkan kekuasaan Allah. Daripada mana datangnya matahari, daripada mana datangnya bulan, pertukaran yang begitu indah. Kalaulah kita tengok langit pun menunjukkan kepada kita satu ketakjuban, satu kehairanan, satu perkara yang melambangkan kepada ada zat yang kontrol segalanya. Kalaulah kita tengok manusia nak tukar shift kerja pun, pada waktu tu kadang-kala ada isu. Ada yang shift pagi nak tukar shift petang, kadang-kala ada isu. Bagaimana kalau ada yang sakit? Bagaimana kalau ada yang terlambat? Tapi tidak pada sistem pertukaran siang dan malam. Dah beribu tahun, lancar selancar-lancarnya. Tidak pernah terlewat, tidak pernah terlambat, tidak pernah berlaku kesilapan. Dan ianya berlaku dengan begitu sistematik, lancar, sehinggakan manusia tak sedar berlaku perubahan. Dah malam, dah siang. Betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka pengajaran yang pertama, Al-Quran pada ayat yang ke-6 ini mengingatkan kita manusia, salah satu daripada kehebatan ciptaan Allah, salah satu perkara yang menunjukkan keagungan Allah, apakah itu? Inna fi ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang. Macam contoh tadi, kan bagaimana pertukaran daripada malam ke siang bermula dengan fajar kadzib, cahaya yang pada waktu itu datang sekejap kemudian menghilang. Kemudian datang fajar sadiq, waktu subuh. Dan kalau kita tengok waktu subuh, dia punya kemunculan itu daripada gelap
datang cahaya sikit, terang sikit, terang lagi, terang lagi, terang lagi, sehingga terang benderang. Walaupun matahari belum keluar. Kan kalau kita tengok waktu hujung-hujung subuh, dah mula terang. Walaupun matahari belum keluar. Kemudian barulah keluar matahari. Barulah datang panas dan sebagainya. Tidakkah menunjukkan kepada betapa hebatnya Allah? Betapa hebat. Pasti ada zat yang menguruskan setiap perkara ini. Begitu juga pada pertukaran malam. Maka ini semua menjadikan kita sepatutnya ingat kepada Allah. Kalau yang beriman bila melihat ini, subhanallah, maha suci Allah, Allahu Akbar, agungnya Allah. Ini menunjukkan kepada kewujudan, kekuasaan, kehebatan Allah. Maka itu pengajaran yang pertama. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar. Firman Allah sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang. Seterusnya firman Allah, wa dan ma, apa-apa yang khalaqallahu, Allah telah ciptakan, fis samawat, di langit, wal ard, dan di bumi. Wama bermaksud apa-apa yang Allah ciptakan daripada makhluk yang bernyawa, daripada keadaan dan suasana, segala apa yang berada di langit dan segala apa yang berada di bumi. Firman Allah, la ayat, pasti adalah menunjukkan kepada tanda-tanda kebesaran Allah. Ini semua tanda-tanda kehebatan Allah. Maka daripada sini pengajaran yang kedua kita belajar. Sesungguhnya manusia kalaulah dia perhatikan 4 benda ni sahaja, dia dah boleh beriman kepada Allah. Apakah itu? Pada malam al-lail, pada siang, dan pada malam adanya bulan. Kita dah baca tentang bulan pada ayat sebelum ini, ayat yang kelima. Pada siang adanya matahari termasuk. Maka malam, siang, segala ciptaan yang berada di langit, wama khalaqallahu fis samawat wal ard, dan segala ciptaan yang berada di bumi. Sebenarnya kalaulah manusia perhatikan 4 benda ni sahaja, dia dah sepatutnya beriman kepada Allah. Dia dah sepatutnya yakin kepada Allah. Dia dah sepatutnya ingat kepada Allah. Dia dah sepatutnya tahu betapa hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. 4 makhluk ni dah cukup. Sebab itu pengajaran yang kedua, sebenarnya 4 ciptaan Allah ini sahaja sepatutnya sudah cukup untuk mengingatkan manusia kepada Allah. Dah tak ada waktu nak lalai pun. Dia tengok je langit, ingat Allah. Tengok dia segala apa yang ada di bumi, ingat Allah. Tengok je siang dan matahari, ingat Allah. Tengok je malam dan bulan, ingat Allah. Tetapi kenapa manusia tetap tak ingat Allah? Walaupun sekelilingnya mengingatkan manusia itu kepada Allah. Dan inilah yang Allah tegur pada ayat yang lain. Pada penghujung surah Yusuf, Allah tegur, kenapa manusia tidak ingat kepada Allah dalam keadaan sekeliling dia penuh dengan tanda-tanda kebesaran dan kehebatan Allah. Maka pada surah Yusuf, surah yang ke-12, pada ayat 105, surah Yusuf, surah yang ke-12, ayat 105, muka surat 248, Allah menerangkan kenapa manusia ini walaupun sekeliling dia mengingatkan kepada Allah, dia tetap lalai. Dia tetap tak ingat kepada Allah. Maka Allah menegur pada ayat 105, wa ka'ayyim min ayah, dan berapa banyak daripada tanda-tanda yang menunjukkan kehebatan Allah, fis samawat, di langit. Di langit kita dah pernah baca dengan bintangnya, matahari, bulannya, awannya. Itu semua menunjukkan kepada kehebatan Allah. Berdirinya langit tanpa tiangnya, tidak ada kecacatan dan kebocoran, kekurangan pada langit. Itu semua adalah tanda-tanda kehebatan Allah di langit. Wal ard, dan tanda-tanda kehebatan Allah di muka bumi, binatangnya, tanamannya, lautan dan sungainya, bahkan diri kita sendiri. Firman Allah, dan berapa banyak daripada tanda-tanda kehebatan Allah di langit dan di bumi. Yamurruna 'alaiha,
manusia melewati semua tanda-tanda ini setiap hari. Kita balik daripada Masjid Surau tadi, dah tengok dah langit, dah tengok dah pokok, dah tengok dah tanah, bahkan dah tengok dah diri sendiri. Tetapi kenapa masih tak ingat Allah? Kenapa masih tak ingat? Kerana Allah terangkan masalah manusia ini adalah wahum anha mu'ridun. Isim fa'il. Manusia ini sentiasa berpaling daripada melihat tanda-tanda kehebatan Allah pada alam. Dia sentiasa berpaling. Dia kalau tengok langit pun tak ingat Allah. Dia sentiasa berpaling. Hati dia tidak ada ingat kepada Allah, ingat kepada benda lain. Pemikiran dia langsung tak ingat kepada Allah. Maka Allah menerangkan sebab dia, sebab manusia berpaling daripada Allah, berpaling. Maka kan kalau kita tengok macam kisah Laila dan Majnun, dalam masyarakat Arab ada kisah berkenaan tentang Laila, seorang wanita yang berwajah gelap, dan Majnun, ada seorang lelaki yang tergila-gilakan dia. Majnun maksudnya gila, Laila bermaksud malam. Maka wanita ni gelap, tidak ada zahir bagi pandangan manusia biasa sebarang kecantikan pada dia. Maka orang gelar dia Laila, malam. Tetapi ada seorang lelaki ni tergila-gilakan dia, sehinggakan lelaki ini melantunkan syair. Apakah syair dia? Bahawa setiap kali dia melewati daerah, negeri yang Laila tinggal di situ, dia akan sanggup mencium dinding-dinding yang ada di negeri itu. Wa ma uqabbilul zal jidara wa mal jidara. Maka dia terang, tidaklah aku mencium dinding-dinding rumah-rumah di mana Laila tinggal di negeri itu. Wa ma hubbud diyari syarafna qalbi. Bukanlah kerana aku sayangkan kepada dinding itu, tetapi kerana cintakan kepada Laila. Maksudnya orang tu kalau cintakan sesuatu, dinding pun dia nampak wajah kekasih dia. Pintu pun dia nampak wajah kekasih dia. Segala apa pun dia nampak Laila. Tapi manusia bila dia tidak cintakan Allah, tidak ingat kepada Allah, maka dia langsung tak nampak apa-apa daripada sepatutnya alam yang dipenuhi dengan ingatan kepada Allah. Sepatutnya dia tengok langit, subhanallah. Sepatutnya dia tengok tanaman, Masya Allah. Sepatutnya dia tengok apa pun, ingat Allah. Tapi kenapa dia tak ingat? Sebab kadang-kala mungkin dalam hatinya tidak ada ingatan kepada Allah. Orang yang ingat seseorang, semua benda dia akan ingat orang tu. Sebab dia cinta, orang itu ada dalam hati dia. Kekasih dia mungkin sesiapa. Maka sebab itu, kita baca daripada ayat yang ketiga, Allah mengingatkan berkali-kali daripada alam sepatutnya mengingatkan kita kepada Allah. Sebab itu firman Allah, la ayat, terlalu banyak tanda-tanda kebesaran Allah, terlalu banyak. Pada ayat ini Allah sebutkan 4 sahaja, malam, siang, langit dan bumi. Tetapi firman Allah, la ayat, terlalu banyak tanda-tanda kehebatan Allah. Terlalu banyak perkara yang mengingatkan manusia kepada Allah. Daripada la ayat, pengajaran yang ketiga yang kita dapat, sebenarnya semua benda sepatutnya mengingatkan kita kepada Allah. Kita kalaulah tengok diri sendiri pun sepatutnya menjadikan kita ingat kepada Allah. Ini tidak. Kalaulah kita tidak ingat Allah, itu yang jadi masalah. Kadang-kala dalam solat pun kita tak ingat Allah. Kalaulah kita tak ingat Allah selalu, itu yang kadang-kala dalam solat pun ada gangguan, tak ingat Allah. Tengah zikir pun tak ingat Allah. Tengah baca Quran pun tak ingat Allah. Maka semuanya bermula daripada hati kita. Sebab firman Allah, pengajaran yang ketiga, la ayat, pasti terdapat tanda-tanda kehebatan dan kebesaran Allah pada semua alam ciptaan ini. Maka pengajaran yang ketiga yang kita dapat, sebenarnya terlalu banyak perkara yang boleh mengingatkan kita kepada Allah. Sebab itu, kalaulah ulama dahulu mereka selalu sebut, alam, bahkan makhluk
mengingatkan kita kepada Khalik dan Pencipta. Segalanya, segala apa ni, sepatutnya mengingatkan kita kepada Allah. Tapi firman Allah, siapa yang boleh mendapat ayat, tanda-tanda kehebatan Allah pada semua benda ini? Liqaumin, untuk golongan, yattaqun, yang mahu bertakwa. Orang yang bertakwa, pengajaran yang keempat, orang yang bertakwa akan dapat faedah daripada alam. Dia akan dapat faedah. Orang yang bertakwa, dia akan ingat Allah bila melihat alam. Orang yang bertakwa, dia akan sentiasa ingat kepada Allah melalui apa yang dia lihat dan nampak. Okay, sekejap. Okey, ini adalah pengajaran yang keempat. Kita berhenti di sini pun saya panas pula tiba-tiba. Allahumma salli ala Muhammad. Maka phone saya panas, dia suruh untuk berhenti. Okey, kita berhenti di sini, minta maaf. Phone panas. Mudah-mudahan adanya manfaat, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Inilah 4 pengajaran yang kita dapat daripada ayat yang ke-6. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu. Maaf, kita habis awal sebab dia bagi amaran kena berhenti, phone panas. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.